Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini kami akan membentangkan tugasan poster bagi subjek IIU 4001 Ijtihad dalam Sains dan Teknologi yang bertajuk Produk Farmaseutical Berunsur Najis. Jadi, sebagai pengenalan, kita ni sebagai seorang Muslim perlulah mencari yang halal dalam setiap aspek kehidupan. Sebab ini merupakan tuntutan agama Islam. Sebab apa? Halal ini mendatangkan lebih banyak manfaat dan tidak mendatangkan sebarang kerosakan. Jadi sebelum kita menyusuri tajuk kita dengan lebih mendalam, mari kita mengenali istilah-istilah yang berkaitan. Okey, sebab yang pertama, pharmaceutical. Apa itu pharmaceutical? Okay, menurut Kamus Dewan, dia maksud berkaitan dengan ubat-ubatan atau farmasi. Yang kedua ialah najis. Okay, kalau najis kita ada dua maksud daripada dua segi. Okay, yang pertama ialah dari segi bahasa. Dari segi bahasa, najis membawa maksud benda kotor dan jijik seperti darah, air kencing dan tahi. Okay, kalau menurut istilah, kita ada dua. Kita ada najis hukmi dengan najis hakiki. Okay, apa itu najis hakiki? Apa itu najis hukmi? Najis hakiki membawa erti kotoran yang menyebabkan tidak sah solat sekiranya hadir pada badan, pakaian dan tempat dia mengerjakan solat. Manakala najis hukmi membawa erti perkara yang merangkumi anggota-anggota badan yang menghalang sah solat seperti hadas kecil dihilangkan dengan berwuduk, manakala hadas besar dihilangkan dengan mandi. Jadi yang kedua ialah isu yang timbul. Jadi untuk part ini saya akan serahkan kepada saudara Nabil. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ishak. Saya Muhammad Nabil Najmuddin bin Azman akan menyambung bagi topik isu yang timbul. Okey, baiklah. Jadi melihat kepada perkembangan yang berlaku dalam persekitaran kehidupan manusia, kita lihat menjadi antara faktor timbulnya banyak permasalahan baru yang mana penyelesaiannya tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hal ini memerlukan kepada kebijaksanaan para fuqaha dalam berijtihad bagi mencari jawapan kepada hukum-hukum baru. Jadi sedemikian juga dalam industri produk farmaceutical, kita lihat ada beberapa isu yang timbul, iaitu produk farmaceutical yang berunsurkan najis. Dan kita lihat isu ini terbahagi kepada beberapa kes. Antaranya iaitu isu gelatin dalam produk farmaceutical. Bagi industri farmaceutical, kita lihat penggunaan gelatin tidak asing lagi. Mana gelatin kebiasaannya digunakan dalam pembuatan kapsul keras, kapsul lembut, dan juga penggunaan tablet, serum dan juga lain-lain peranti perubatan. Dan kita lihat umumnya terdapat dua jenis gelatin yang dihasilkan di seluruh dunia dan digunakan kebiasaannya secara global. Dan jenis itu kita bahagikan kepada jenis A dan juga jenis B. Gelatin jenis A kebiasaannya adalah terdiri daripada sumber haiwan porcine ataupun babi. Okey, manakala gelatin jenis B adalah gelatin yang lazimnya dihasilkan menggunakan alkali ataupun air kapur. Dan juga ada sesetengah gelatin jenis B yang menggunakan sumber tulang serta kulit-kulit haiwan bovin seperti lembu, kambing dan kerbau. Jadi kita lihat gelatin jenis A yang dihasilkan daripada sumber porcine ataupun babi mendominasi industri pharmaceutical dalam penggunaan gelatin. Kerana gelatin jenis A ini boleh dihasilkan dalam kuantiti yang banyak serta ianya lebih berkualiti. Manakala gelatin jenis B pula adalah lazimnya kurang sedikit penggunaannya dan penghasilannya berbanding dengan gelatin jenis A yang dihasilkan oleh sumber porcine. Jadi di sini timbul isu apabila penggunaan bahan tersebut yang dikirakan sebagai najis adakah dibolehkan dalam penggunaan produk farmaceutical. Gelatin jenis A yang digunakan daripada sumber babi adalah bersumberkan najis mughallazah. Manakala gelatin jenis B pula pun boleh jadi ianya terhasil daripada sumber yang najis apabila
penghasilan daripada sumber bovin yang tidak mengikut lunas syarak yang betul dari segi penyembelihan dan selainnya. Manakala isu yang timbul bagi masalah lain adalah penggunaan dadah dalam perubatan. Dadah ataupun lazimnya dinamakan sebagai bahan narkotik yang mana merujuk kepada candu dan juga hasil-hasilnya yang seangkatan dengannya, yang mana ia boleh jadi ianya bersumberkan daripada sumber tumbuhan seperti daripada kategori pokok popi maupun dihasilkan secara sintetik di dalam magma. Jadi lazimnya penggunaan dadah ini di dalam perubatan adalah sebagai ubat penahan sakit dan juga kebanyakan lain lagi penggunaan secara perubatan lah seperti prodrugs dan juga lain-lain. Dan contoh ubat yang dihasilkan yang menggunakan dadah sebagai komponennya adalah seperti morfin, fatidin dan juga kodein yang lazim dikenali sebagai ubat batuk. Jadi isu-isu ini timbul dan inilah yang menjadi permasalahan dan dianalisis oleh kumpulan kami. Okey, seterusnya saya serahkan bagi topik analisis pandangan ilmuwan Islam. Okey, terima kasih Nabil Najmuddin. Saya akan menerangkan analisis. Sebelum itu, saya akan menerangkan prinsip maqasid syariah dalam perubatan. Yang pertama adalah dari aspek penjagaan agama. Maksud untuk membolehkan manusia menjaga agamanya dengan baik, iaitu dengan menjamin keselamatan akidah dan kemampuan untuk menyempurnakan tuntutan agama seperti rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, bagi aspek penjagaan nyawa. Konsep perubatan dalam Islam mengutamakan penjagaan nyawa dan manusia sendiri supaya dengan adanya kehidupan, seseorang dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba Allah dengan baik. Yang ketiga, bagi aspek penjagaan akal. Rawatan perubatan penting dalam penjagaan akal manusia kerana dengan akal yang sejati sahajalah seseorang akan dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Justru pengubatan merupakan menggunakan ubatan boleh merosakkan akal, tidak diharuskan. Yang keempat, bagi penjagaan keturunan. Ubatan Islam menitik beratkan penjagaan keturunan dan ini termasuklah rawatan antenatal, intrapartum, postnatal, pediatrik dan sebagainya. Yang terakhir sekali adalah dari aspek penjagaan harta. Perubatan menyumbang ke penghapusan penyakit, penjagaan kesihatan dan rawatan penyakit yang seterusnya menyumbanglah kepada kekayaan masyarakat. Dua aspek penting yang dipandang dalam perbincangan kami pada hari ini adalah dari aspek istihalah dan juga darurah. Istihalah dari aspek bahasa kalimah. Istihalah adalah perkataan bahasa Arab dari kata dasar hal ataupun hawala yang membawa dua maksud yang berbeza, iaitu yang pertama adalah berubah, yang kedua adalah mustahil. Manakala perkataan istihal pula adalah kata terbitan dari istihala yastahilu istihala yang membawa pengertian sama dengan kata dasarnya, iaitu perubahan atau pertukaran pada tabi'i sifat sesuatu. Dan satu lagi makna yang lain ialah sesuatu yang tidak masuk akal ataupun mustahil. Dalam sudut bahasa Inggeris ia dipanggil sebagai change, transformation ataupun mutation. Dari sudut istilah pun, para ulama memberikan definisi yang hampir sama terhadap istilah, iaitu perkaran suatu bahan daripada satu sifat atau keadaan kepada sifat atau keadaan yang lain yang tidak mengembalikannya kepada sifat asal tersebut. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mempunyai pandangan konsep istihalah ini kerana bahan najis tidak akan menjadi suci sekadar bertukar sifat bahan. Ini adalah pandangan mereka. Tetapi ia mesti berlaku perubahan secara kulli dan tiada elemen persamaan dengan yang asal. Pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali bersetuju istihalah ini berlaku sekiranya ia berlaku secara kulli dan bukanlah secara juz'i. Seterusnya, kita pandang dari konsep darurah. Darurah berasal dari kata dasar yang bermaksud kejadian atau kecemasan yang tidak dielakkan.
Darurat adalah satu keadaan yang sangat mendesak sehingga memaksa seseorang untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan bagi menyelamatkan nyawa, menyelamatkan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ini disebutkan oleh Al-Yuti pada tahun 2011. Prinsip-prinsip darurah ada 5. Yang pertama, keadaan darurah itu benar-benar berlaku dan bukan ditunggu ataupun disangka akan berlaku. Yang kedua, bagi darurah yang mengharuskan melakukan larangan atau meninggalkan kewajipan, hendaklah seseorang itu tidak mempunyai pilihan lain. Yang ketiga, dalam kes jika seseorang mempunyai pilihan lain, hendaklah ada keuzuran tertentu yang menyebabkan dia tidak dapat mengambil pilihan tersebut. Yang keempat, orang yang berada dalam keadaan darurat itu hendaklah tidak mencerobohi prinsip asas syarak yang lain seperti menjaga hak orang lain, menolak kemudaratan, menjaga kesejahteraan beragama dan asas akidah Islam itu sendiri. Yang terakhir, seseorang yang dalam keadaan darurat itu perlulah melakukan yang dilarang dalam had yang minimal dan tidak melebihi. Seterusnya, saya serahkan kepada saudara Danish. Okey, baik. Terima kasih. Jadi kita akan teruskan kepada bahan najis yang ada di dalam produk farmasutikal. Jadi di sini saya sediakan beberapa contoh lah yang kita akan tengok hukumnya. Jadi yang pertama adalah gelatin, yang kedua adalah alkohol dan yang ketiga adalah dadah. Jadi yang pertama adalah gelatin. Jadi apakah itu gelatin? Jadi seperti yang telah diterangkan sebelum tadi, dia adalah satu bahan yang banyak digunakan lah dan dia boleh berasal daripada sumber babi ataupun sumber lembu. Jadi gelatin ni hukumnya berdasarkan Muzakarah Jawatankuasa Majlis Kebangsaan pada tahun 1984, penggunaan gelatin ini adalah diharuskan kerana darurat. Jadi antara kegunaannya adalah pembuatan kapsul keras, kapsul lembut, tablet, serum dan juga suntikan. Jadi walaupun hasilnya ataupun dia punya sumbernya adalah daripada sumber yang tidak halal, ianya adalah diharuskan kerana wujudnya keperluan ataupun darurat kepada perkara tersebut. Namun jika ditemui satu bahan ataupun satu perkara yang dapat menyaingi dan menyamai kegunaan gelatin, maka kegunaan gelatin daripada sumber-sumber yang tidak halal adalah tidak dibenarkan. Ini adalah persesuaian dengan kaedah umumul balwa yang bermaksud sesuatu yang menjadi umum itu dan yang telah biasa berlaku itu telah membatalkan darurah yang telah sedia ada itulah. Jadi yang kedua kita akan pergi kepada alkohol. Jadi alkohol ni adalah satu kumpulan organik yang mempunyai kumpulan hidroksil OH lah. Dan dia boleh bersumber daripada dua sumber. Yang pertama adalah alkohol dalam minuman keras. Jadi para ulama telah sepakat alkohol yang daripada minuman keras adalah haram digunakan walau untuk apa-apa tujuan sekalipun. Dan dalam kes yang telah kami kaji ni dalam produk farmasutikal tidak boleh digunakan. Namun alkohol selain daripada proses penampaian adalah suci. Ini adalah pendapat daripada Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi dan pendapat ini juga telah dipersetujui oleh fatwa kebangsaan yang mengatakan bahawa alkohol selain daripada proses penyampaian adalah suci. Kita juga akan lihat fatwa daripada Majlis Akademi Fiqh Jeddah memutuskan bahawa alkohol boleh digunakan dalam kuantiti yang khusus sekiranya terdapat darurat dan kegunaan alkohol itu telah diberi preskripsi daripada doktor yang beramanah dan juga dipercayai. Yang ketiga, kita akan lihat kepada dadah. Jadi seperti yang telah diterangkan, dadah adalah satu bahan narkotik yang boleh
berasal daripada sumber tumbuhan maupun sintetik. Jadi antara kenapa digunakan dadah kerana ianya mempunyai sangat banyak kebaikan dan juga jika disalahguna ataupun berlebihan kegunaannya akan mendatangkan juga mudarat. Jadi kita lihat kepada contoh-contoh dadah. Yang pertama adalah ganja ataupun nama lainnya marijuana yang digunakan sebagai ubat tahan sakit. Namun penyalahgunaan kepada ganja ini boleh menyebabkan mual, muntah, cerit-birit, mata merah dan jika digunakan dalam dos yang terlalu tinggi boleh menyebabkan khayal dan seseorang itu menjadi tidak siuman. Contoh yang lain adalah kokain. Jadi kokain ini digunakan untuk membius dan menghentikan pendarahan di dalam bidang perubatan. Namun jika digunakan secara berlebihan akan menyebabkan sawan, sesak nafas dan boleh membawa kepada kematian. Jadi apakah hukum menggunakan dadah di dalam produk farmaseutical ini? Maka mengikut kaedah usul fiqh ianya juga dibenarkan jika terdapatnya darurat. Dan ini adalah hukum bagi ketiga-tiga bahan untuk produk farmaseutical. Dibenarkan dan harus digunakan sekiranya terdapat keperluan dan keperluan itu memang tidak boleh kena kepada bahan tersebut. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Syazwan. Baiklah, saya Syazwan Syauqi bin Mutafarudin. Setelah kita meneliti isu-isu yang timbul berkenaan dengan produk farmaseutical yang berunsurkan najis dan juga kita lihat kepada analisis hukum, maka daripada situ kita boleh simpulkan secara mudahnya apakah hukum, dan ini adalah pandangan kami berkenaan isu berkenaan. So, untuk menentukan status halal produk farmaseutical yang menggunakan unsur najis, kita perlu melihat kepada prosesnya dari segi bahan asas yang digunakan, daripada segi bahan tambahan yang dicampur ke dalam tu, dan juga proses logistik yang berkaitan lah. Jadi yang pertamanya kita perlu melihat kepada sumber. Sekiranya sumber yang digunakan di dalam produk-produk itu seperti ubat contohnya ataupun enzim, gelatin, sekiranya bersumberkan kepada benda yang halal, haiwan yang disembelih mengikut syarak, maka hukumnya adalah halal. Sekiranya sumber yang digunakan ialah daripada haiwan yang haram dimakan seperti babi ataupun bangkai, najis-najis seperti dadah, alkohol, maka hukumnya haram. Jadi yang pertama kita perlu melihat kepada sumber bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk farmaseutical ni. Kemudian yang kedua, realiti situasi zaman kita sekarang, penghasilan ubat-ubatan ini sebenarnya didominasi oleh syarikat-syarikat barat, dan kita walaupun kita umat Islam telah mengalami kemajuan dari segi sains dan teknologi, kita masih lagi kekurangan dan keterbelakang sikitlah kalau nak dibandingkan dengan barat. Jadi dalam situasi di mana kita tidak dapat mengelakkan, maka di sini timbullah isu penggunaannya. Jadi pandangan kumpulan kami ialah kami menerima penggunaan istihalah dalam aspek berkaitan produk yang berunsurkan najis ni dengan syarat dia telah mengalami istihalah secara kulli. Perubahan sifat bahan yang najis itu dari segi total, bentuk, rasa, rupa dan sebagainya, sehinggalah terhasilnya bahan yang baru. Dan pandangan ini seperti mana pandangan Dr. Wahbah Zuhaili yang mengharuskan penggunaan istihalah dalam produk-produk seperti ini. Adapun sekiranya istihalah itu secara juz'i, maka perlu dilihat sejauh mana struktur kimia asalnya berubah dan hukumnya tidak harus digunakan kecuali dalam keadaan darurat. Maka di sini penggunaan bahan-bahan haram atau najis dalam ubat-ubatan atau rawatan perubatan penyakit diharuskan jika wujud darurah. Jadi secara kasarnya, yang pertama, kita perlu dahulukan produk-produk yang halal dahulu. Itu pilihan kita yang utama. Yang kedua, sekiranya berlaku dalam situasi di mana kita ada darurat,
khususnya kalau kita tak ada ubat tu kita akan kehilangan nyawa, dan dalam keadaan kita tak ada alternatif lain yang halal, maka di situ kita beralih kepada istihalah yang lengkap ini. Kita beralih kepada produk berunsur najis yang telah mengalami istihalah, dan itu adalah pilihan yang sebaik-baiknya. Baiklah, saya teruskan, saya serahkan untuk topik yang seterusnya kepada saudara Firdaus. Terima kasih. Okey, baiklah, saya Muhammad Firdaus Berizwan akan meneruskan kepada bahagian aspek akhlak Islami dan nilai etika yang terlibat di dalam isu produk farmasutikal yang berunsurkan najis. Jadi yang pertama, akhlak Islami ialah mencari yang halal adalah suatu kewajipan dalam kehidupan seharian. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Menurut Anas bin Malik meriwayatkan Nabi bersabda, mencari yang halal adalah suatu kewajipan ke atas setiap muslim. Halal ni kita kena faham bukan hanya tertakluk kepada logo halal semata-mata, tetapi ia meliputi keseluruhan aspek daripada awal pembuatan sampailah ke tangan pengguna. So dalam isu produk farmasutikal, perkara-perkara yang kita lihat dalam nak menentukan status halal, kita perlu lihat kepada sumber bahan asas, bahan tambahan iaitu aditif yang digunakan semasa proses pembuatan dan proses logistik yang terlibat. Segala penggunaan sumber bahan asas daripada bahan haram atau najis perlulah dipastikan bahawa proses istihalah itu berlaku secara kulli, keseluruhan, iaitu istihalah tersebut mengubah semua zat asal. Dan aspek akhlak Islami yang kedua adalah kita perlu memahami konsep darurah dengan jelas. Dalam surah Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Maksudnya, dan dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Hukum menggunakan ubat dengan benda-benda najis atau yang diharamkan adalah harus di sisi syarak kerana ianya disabitkan dengan atau kepada darurah yang timbul. Saya ingin memetik daripada Kitab Al-Mughni Al-Muhtaj jilid 4 karangan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini. Maksudnya, orang yang bimbang kerana tidak makan sesuatu yang boleh mengancam nyawanya, berlaku kesakitan atau bertambah lagi teruk, atau sakitnya itu akan lagi berpanjangan, atau dikuatiri menjadi lemah ketika berjalan atau menunggang kenderaan, dan dia tidak mendapati makanan halal yang lain melainkan makanan yang diharamkan, maka harus untuk dia mengambil yang haram tersebut, kerana kalau meninggalkannya akan membawa kepada kemusnahan nyawa. So dalam keadaan darurah seumpama ini, mengambil bahan yang haram dalam perubatan adalah dibenarkan di sisi syarak. Ianya selaras dengan kaedah fiqh, iaitu ad-daruratu tubihul mahzura. Darurah mengharuskan perkara yang dilarang. Namun begitu, kadar pengambilan bahan najis tersebut mestilah tidak berlebihan dan bukan untuk mengikut keselesaan. Ini berdasarkan kepada kaedah syarak, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurah itu ditentukan mengikut kadarnya. Jadi kita tidak boleh menggunakan sumber najis lebih daripada yang sepatutnya. Okey, yang ketiga adalah peka terhadap farmasutikal halal. Kita sebagai pengguna, kita hendaklah sentiasa peka dan ambil tahu tentang macam mana sistem pendaftaran halal terhadap produk farmasutikal di negara kita. Antaranya KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui bahagian farmasi
Diorang ni akan berperanan untuk memastikan ubat-ubatan di Malaysia berdaftar dengan KKM. Dan antara aspek-aspek yang dilihat adalah dari sudut keselamatan, keberkesanan dan kualiti. Pihak berkuasa kawalan dadah PBKD, diorang ni akan mewajibkan syarikat-syarikat farmasutikal untuk mengisytiharkan sekiranya produk-produk yang mereka gunakan tu ada datang daripada unsur haiwan. Contoh, diorang kena nyatakan kalau ada unsur lembu, bovin, unsur khinzir, porcine, diorang kena state pada produk farmasutikal diorang. Dan yang ketiga, kita kena tahu bahawa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri JAIN, dua badan ni merupakan badan yang berautoriti di Malaysia dalam menguruskan pensijilan halal untuk produk farmasutikal berdasarkan standard farmasutikal iaitu MS 2424 2012. Dan yang terakhir iaitu telus dan bertanggungjawab dalam menyampaikan maklumat. Yang ini dari skop doktor atau pengamal perubatan. Mereka hendaklah telus dan bertanggungjawab untuk memberitahu tentang jenis ubat atau sumber ubat tersebut yang diberikan kepada pesakit. Sebab masyarakat awam, mereka ni dia tak mempunyai maklumat atau kekurangan maklumat terhadap ubat yang akan dimakan. Maka pengguna ada hak untuk mengetahui deskripsi produk tersebut supaya diorang boleh melakukan keputusan yang bijak. So sebelum memulakan rawatan menggunakan ubat-ubatan dari sumber yang tidak halal atau bertentangan dengan syariat Islam, pesakit ni hendaklah dimaklumkan terhadap ada 3 perkara. Doktor ni kena bagi tahu 3 perkara. Pertama, nama ubat yang digunakan. Yang kedua, apakah kesan sampingan yang mungkin berlaku sekiranya kita mengambil ubat tersebut. Dan yang ketiga, kenapa kita ambil ubat tersebut berbanding ubat-ubat lain. So, doktor perlu menerangkan kepada pesakit sebelum pesakit mengambil produk farmasutikal daripada unsur yang berunsurkan najis. So, itu saja daripada kumpulan kami membentangkan terhadap isu produk farmasutikal berunsurkan najis. Kami harap ianya bermanfaat dan berguna di dalam kehidupan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.